Suatu ketika dahulu, Batu Pahat yang berkeluasan sekitar 1,966 km persegi masyhur sebagai Pulau Kundur. Zaman kegemilangan daerah ini bermula pada tahun 1834 apabila pentadbirannya diperajui oleh orang kenamaan atau pembesar-pembesar Melayu yang diketuai oleh penghulu dan ketua kampung. Ia tersingkap bingkisan sejarah perjuangan anak watan yang panjang. Dan dalam masa aman itu, datanglah Jepun menyerang. Kemudian lepas Jepun kalah, ada komunis pula yang bermahajalela, iaitu Bintang Tiga. Tetapi kita berterima kasih pada satu tokoh yang tidak asing lagi, Kiai Saleh Selempang Merah, yang dapat menghancurkan komunis dengan semangat jihadnya, dengan cita-cita Selempang Merah dan pedang terbangnya. Dan Kiai Saleh ini bukan saja mencetuskan perjuangan pada masa lalu, tetapi hingga ke hari ini. Almarhum Kiai Tuan Haji Saleh bin Abdul Karim dilahirkan pada tahun 1916 di Tanjung Olak Batu, Bukit Pasir, Muar Johor. Beliau merupakan tokoh agama dan seorang pahlawan Melayu keturunan Banjar yang bangkit menentang petualang bangsa. Masa mudanya banyak dihabiskan dengan menuntut ilmu agama dengan beberapa orang ulama terkemuka Nusantara. Baktinya terselah selepas kekalahan Jepun ketika Perang Dunia Kedua. Hari ini beliau meninggalkan waris-waris yang bakal menyambung delegasi perjuangannya. Muhammad Yusof bin Mat Saleh antara waris sulung yang banyak berkongsi cerita dan riwayat perjuangan Kiai Saleh semasa hidupnya. Kisahnya diabadikan kepada generasi muda agar tidak luput ditelan zaman walaupun negara sudah 66 tahun merdeka. Kiai Saleh mempunyai 3 orang anak lelaki. Namun beliau turut mengambil 3 orang anak angkat perempuan berbangsa Cina bagi melengkapkan suasana rumah tangga. Kini waris Kiai Saleh sudah memasuki generasi ke-6 dan lebih 250 warisnya berada di seluruh negara. Sekali-sekala bertemu di rumah pusaka dapat menggamit banyak nostalgia. Masa tu kita duduk kat bandar, kat Sabandar. Jadi mak ni tak ada anak perempuan, anak perempuan ada kawan kat kampung ni lah. Dia nak ni, tapi mak ni minta kasih aku je lah dia. Orang tu cerita dah lepas mak ni dah ambil kan, mak dah tak ada baru dia cerita. Aku yang nak engkau dulu tadi. Tapi mak Jesa ni minta aku kasih dia tadi. Dia tak ada anak perempuan. Kiai Saleh ni adalah merupakan satu pahlawan masa zaman kegemilangan masa zaman 50-an lah, tahun 50-an. Jadi beliau datang ke kampung ni pada peringkat awalnya cuma berada di tepi sungai Simpang Kiri, nama di tepi sungai Pak Memon, dan buat rumah di situ dengan keluarganya lah. Dan di situlah timbulnya mungkin beliau ni ada kelebihan untuk mendidik anak-anak buah kampung ni untuk menjadi pahlawan dan sebagainya. Jadi di situ di rumah beliau ni ada didirikan rumah dan juga sebelahnya adalah surau untuk pengajian. Selain daripada pengajian ayat Quran dan juga makna silat dan sebagainya. Jadi ilmu yang ada pada ini saya rasa adalah ilmu kebatinan. Yang mungkin hari ini yang anak-anak muda tak tahu perjuangan Kiai Saleh ini macam mana punya perjuangan. Kiai Saleh mendalami ilmu agama dan Al-Quran melalui pendakwah tempatan seperti Tuan Guru Haji Alias, Haji Adam dan Haji Ahmad. Beliau turut belajar daripada Tuan Guru Haji Abdul Fadil bin Abu Bakar Bantin yang membawa ajaran Wirid Kaujakan selepas mendapat perkenan Sultan Ibrahim. Sekitar bulan
Ogos hingga September 1945, Kiai Saleh mendapat berita mengenai kekejaman komunis memuncak apabila mereka membunuh dan membakar rumah di sekitar Batu Pahat. Suasana kacau bilau menyelubungi penduduk kampung. Sebagai penghulu, beliau harus berbuat sesuatu demi bangsa, agama dan negara. Saya berasa sangat bangga sebab saya mempunyai seorang atuk yang boleh dikatakan pahlawan lah pada zaman tu kan. And saya rasa cerita dia masa dia bersusah payah untuk menyatukan bangsa Melayu masa tu untuk melawan komunis. So dari kampung ke kampung dia mengumpul orang-orang muda masa tu untuk menentang. Masa tu tak ramai yang berani bangkit. So atuk saya salah seorang orang pertama yang berani bangkit untuk menentang komunis masa tu. Kiai Saleh mewarisi ilmu persilatan yang diperturunkan sejak abad ke-12 dengan menerapkan falsafah Islam dan unsur-unsur tasawuf. Beliau mempersiapkan anak muda dengan seni silat sending yang diwarisinya supaya mereka dapat mempertahankan diri apabila musuh datang bertandang. Langit tidak sentiasa cerah. Ada kalanya halilintar membelah bumi. Begitu juga perasaan gusar di hati Kiai Saleh walaupun berselindung di sebalik wajah yang tenang. Kekejaman komunis menjadi-jadi. Mereka mengamuk dan membunuh tokoh agama serta pemimpin sekitar Batu Pahat dan Muar. Hajah Isah, isteri Kiai Saleh, menjadi tulang belakang bagi perjuangan murninya untuk Ibu Pertiwi. Beliau akan meminta buah fikiran Hajah Isah untuk mencari jalan bagi meleraikan kemelut yang dihadapi mereka. Hajah Isah bukan sahaja bijak memberi pandangan, malah beliau mempunyai naluri Sri Kandi yang dapat menyusun strategi. Pasangan ini ibarat aur dengan tebing, saling lengkap melengkapi untuk mencari solusi. Hajah Esa binti Abdul Rashid berasal dari arah Pasung, Pontian, Johor. Beliau turut berhijrah membina kehidupan baru di Parit Gantung, Batu Pahat bersama Kiai Saleh selepas melarikan diri dari Singapura apabila Perang Dunia Kedua melanda. Bagi menyara keluarga, beliau bersama Kiai Saleh menjalankan perniagaan penukaran barang sebagai punca pendapatan. Tetapi semua berubah selepas Jepun menyerah kalah. Dia ni banyak orang datang berubat. Ada sakit, macam-macam sakit lah. Tapi biasanya sakit-sakit yang raib pada ubat. Biasanya dia ubat ni pakai limau. Limau nipis tu, dia potong-potong tak tahu macam mana cara dia pun tak tahulah. Nanti dia bagi orang ni, tak tahulah, mungkin ada jodoh lah. Pernah satu kali tu saya tahulah, pas itu jam saya umur lebih kurang dalam 16 tahun ke apa lah. Orang sebelah tu dia sakit isim tu. Sakit isim tu mana sakit yang macam gila ilmu ke apa, tak tahu, salah nuntut kan. Jadi dia merayau sana, merayau sini, dah berubat 2-3 tempat. Tak baik. Jadi mak dia kata mimpi, suruh jumpa sebelah. Sebelah tu Ajisah lah. Datang berubat. Sekali dia mandikan pakai air kolah tu, alhamdulillah. Apa yang saya ingat arwah ayah saya cakap is, atuk saya tu memang orang yang kuat, tapi nenek saya lagi power sebenarnya dia cakap. Tu yang saya ingat. Sebab dia kata apa-apa arwah atuk saya, dia mesti akan rujuk pada nenek saya. Contohnya dia kata macam kalau dia cakap dia nak pergi menyerang kat mana-mana, nanti dia akan tanya nenek saya. Nenek saya kata, oh tak boleh, ni bahaya. Tunggu hari lain ke ataupun apa. So actually nenek saya yang sebenarnya orang kuat kat belakang atuk saya lah. Selempang Merah adalah pengenalan diri Angkatan Perang
selain tersingkap ilmu hikmah. Ia adalah simbolik kepada pengisian diri seseorang apabila melakukan jihad. Berpaksikan syiar Islam, terdapat 4 ayat untuk berperang diungkapkan sebagai jati diri. Selain itu, beberapa potong ayat Al-Quran dijadikan amalan sebagai pasak diri. Terkandung makrifat kalimah syahadah yang menjadi pegangan umat Islam. Manuskrip Al-Quran kecil dibalut pada selempang merah dan ia dijahit kemas bagi menjaga kesuciannya. Kiai Saleh mengumpulkan semua pejuang di rumahnya sebelum melakukan persiapan lengkap aspek kerohanian dengan berbagai amal ibadat. Selempang merah ini dikatakan hanya dipakai oleh 38 orang sukarelawan yang tampil berjuang bersama Kiai Saleh. Pukul 7 dah tak boleh lalu lagi. Ada kugiran apa semua, dah tak boleh. Masa tu ada kugiran tu, bapak pergi nyerang sana kat kugiran. Diorang cakap naik pentas bapak ni. Serang. Tu yang heboh sangat ke. Kata bapak ni pengundur Saleh kan. Pengorbanan yang dilakukan bukan untuk kepentingan diri. Apabila beriktikad hanya kepada Allah, pasti tidak akan ada sanksi. Haja Isah bulatkan hati merelakan suami tercinta untuk pergi berjuang ke medan perang. Betapa utuhnya iman meskipun melepaskan orang yang disayangi. Seandainya Kiai Saleh gugur, beliau harus reda dan pasrah. Apapun rintangan, beliau amat bergantung kepada rahmat dan kasih sayang ilahi. Beliau telah terpilih untuk memimpin sekumpulan Melayu di Batu Pahat. Kerana komunis pada waktu itu, iaitu waktu ketika Jepun menyerah kalah, sebelum tentera British datang mengambil alih pentadbiran yang selalu dirujuk sebagai kekosongan 14 hari, komunis bertindak ganas. Bukan saja di Batu Pahat, tetapi di seluruh tanah Melayu. Jadi dalam kes Batu Pahat ini, Kiai Saleh pun terlibat melakukan serangan, melancarkan serangan, dan dalam pertempuran yang berlaku, kerana kehebatan Kiai Saleh itu, beliau banyak menempa kejayaan. Kiai Saleh sebagai panglima memimpin Pakatan Selempang Merah menggempur kubu-kubu askar komunis bintang 3 yang bernafsu serakah, beraja di mata, bersultan di hati. Bermulalah laungan semangat jihad di kawasan Bukit Berdiri, Bukit Aman, Parit Sulung, Parit Lubuk, Semerah, Kangkar Senanga dan seterusnya ke Muar di Air Kuning Bakri. Dalam pertempuran, kejadian aneh dikatakan berlaku. Pihak komunis yang bersenjata api tersasar tembakan. Mereka hanya menembak ke arah atas dan tidak mengenai angkatan Selempang Merah. Situasi ini dimanfaatkan pejuang Kiai Saleh untuk melibas pedang dan pedang. Pihak komunis rebah ke bumi. Mereka tumbang satu persatu, terkubur di medan perang. Perjuangan beliau ini dinyatakan akibat daripada suatu seperti ilham yang beliau terima pada suatu ketika di suatu waktu menyatakan bahawa perjuangan hendaklah menegakkan keadilan. Maka mulai dari situlah Kiai Saleh mengambil keputusan menggunakan segala ilmu yang beliau pelajari sebelum itu, iaitu ilmu persilatan,
termasuk juga seringkali dikaitkan ilmu kebal untuk menentang komunis. Senjata peperangan yang terdiri daripada parang panjang dan pedang pusaka Raja Riau yang disisip di pinggang Kiai Saleh serta pengikutnya menjadi ketakutan kepada komunis bintang 3. Bila mata pedang terukir kalimah syahadah dan motif warisan Melayu tersimpul rapi dalam dunia pendekar, mereka berjuang hingga ketitisan darah terakhir. Begitu juga selempang merah yang warnanya semarak menyala. Ia membakar semangat para pejuang yang berpantang maut sebelum ajal. Di bangunan galeri ini, Dato' On Jaafar pernah bertugas sebagai pegawai daerah demi menjaga kemakmuran Bandar Penggaram dari menjadi padang jarak padang terkukur. Dato' On Jaafar telah memujuk Kiai Saleh membatalkan rancangan dari menyerang masyarakat Cina di bandar itu. Semua penghulu setiap mukim di Batu Pahat dan wakil masyarakat Cina bertemu di meja rundingan. Batu Pahat dan Muar akhirnya aman dan makmur. Tiada lagi bayangan amukan badai persengketaan kaum yang meragut banyak nyawa. Dato' On mencari jalan untuk menyelesaikan pergaduhan antara Melayu dengan Cina ataupun komunis ini. Dalam mencari jalan itu, Dato' On mencadangkan supaya Kiai Saleh ikut sama bersama beliau untuk berunding dengan komunis. Jadi dengan bantuan Kiai Saleh, Dato' On berjaya mendamaikan perselisihan, pergaduhan di Batu Pahat. Pada 26 Disember 1945, Kiai Saleh diiktiraf oleh almarhum Sultan Ibrahim Ibni Abu Bakar sebagai Panglima Melayu. Selepas itu Sultan Johor turut mengumumkan beliau dengan Ibrahim Sultan, pangkat pertama pada 17 September 1955. Pertubuhan Kebajikan Warisan Selempang Merah ditubuhkan secara rasmi pada tahun 2020 yang berpengkalan di Kampung Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Ia ditubuhkan atas dasar mengenang kelangsungan survival tanah air dan warisan pusaka bangsa di masa akan datang. Aku berjanji. Aku berikrar. Selain itu, pertubuhan ini juga ditubuhkan bagi mengenal pasti tokoh pejuang dan guru agama yang tidak didendang. Kisah riwayat perjuangan mereka dapat dimartabatkan. Dalam cabaran dia, banyak juga orang yang menggunakan nama Warisan Selempang Merah. Tapi dia bukan daripada yang susu galuh daripada Kiai Saleh. Memang kita duduk dalam satu jalan, tapi basnya lain-lain. Contohnya, yang Batu Pahat Johor ni, inilah perjalanan Kiai Saleh. Yang di Selangor, yang di Sungai Manik dan mana-mana tempat tu, itu perjalanan dia. Walaupun apa, selagi dia mensih syahadat, tak kira dia Warisan Selempang Merah ke ataupun dia pertubuhan lain, dia tetap satu perjalanan, satu gabungan kerana Allah. Berkonsepkan adab, ilmu dan amal, ahli Selempang Merah harus menanam rukun di sanubari dan pantang larang harus dipatuhi. Mereka akan diuji dengan beberapa ujian yang melibatkan aspek fizikal seperti keberanian dan amalan kerohanian. Ahli Pertubuhan Kebajikan Warisan Selempang Merah yang telah lulus akan dibayar secara rasmi oleh Tok Ayah atau Paduka Ayanda yang telah diberi amanah. Senat atau perwakilan tertinggi pertubuhan ini akan menganugerahkan Selempang Merah sebagai panji perjuangan.
kita bersatu dalam Islam untuk mempertahankan raja, negara, agama dan bangsa. Inilah yang saya nak. Lepas tu kalau dah dapat pula selempang merah ni, kita tak boleh nak riak, takabur, tak boleh nak gunakan sembarangan. Kita berpandukan pada firman dan hadis. Apa yang di dalam firman, apa dalam hadis, itulah kita ikut. Amal ma'ruf wa nahi munkar. Manusia ni memang banyak kesalahan dan kesilapan. Tapi jangan benda yang salah tu kita terus buat salah, yang silap terus buat silap. Walau kita salah dan silap, solat diwajibkan. Falsafah silat Melayu Nusantara sebahagian besarnya berasaskan nilai kerohanian Islam seperti yang diajar oleh Kiai Saleh. Gaya pertarungan tradisional ini dipercayai telah dikembangkan sejak 2000 tahun dahulu di kalangan pelbagai hulu balang suku kaum Melayu dalam pembinaan tamadun bangsa. Setelah mendapat gelaran Panglima, Kiai Saleh dilantik untuk berkhidmat dengan kerajaan menjadi penghulu Mukim 4 Batu Pahat bagi menggantikan penghulu Kari yang meninggal dunia pada tahun 1945. Walaupun memegang jawatan yang tinggi, Kiai Saleh tetap mesra dan banyak membantu masyarakat dalam menjalankan amal kebajikan. Beliau menjadi ikon pemimpin yang disanjung tinggi dan turut menentang gagasan Melayan Union pada tahun 1946 di mana usaha penjajah untuk menaklukki Tanah Pertiwi. Lepas keadaan aman, dia telah menjadi penghulu di Mukim 4, Mukim Simpang Kiri, dan dalam beliau menjadi penghulu itu adalah kelas-kelas pengajian dan sebagainya di kawasan rumah dia. Ya, jadi pembangunan yang ada di Parit Memo ni, beliau telah mewakafkan tanah di tapak sekolah kebangsaan Sri Laksana. Dan pembinaan sekolah itu pun beliaulah yang menjadi orang kata ketua dia untuk sebab tu sekolah kebangsaan tu Sri Laksana tu dinamakan sekolah kebangsaan Sri Laksana kerana maksud pembinaan tu berlakunya banjir besar. Jadi papan dan kayu yang telah dia kumpulkan habis hanyut semua dan penghulu inilah dengan ketua orang penduduk kampung datang gotong royong kemaskan balik dan buat bangunan sampai selesai. Sebab itu dinamakan Sekolah Kebangsaan Sri Laksana. Mana terlaksanalah apa yang diceritakan oleh orang kampung. Sebagai tatapan kepada generasi hari ini, sebuah galeri Kiai Saleh diwujudkan oleh Sekolah Kebangsaan Sri Laksana bagi mengenang jasa yang dicurahkan oleh pejuang negara. Waris atau cucunya turut melawat galeri yang dibangunkan bagi menyelami kisah perjuangan yang terpahat jitu di sanubari anak watan. Kalau saya boleh kongsikan, saya juga dimaklumkan tentang beberapa peninggalan besar Allahyarham yang masih dinikmati oleh orang Semera. Antaranya adalah nama beliau diabadikan di sebuah sekolah kebangsaan di sini. Sekolah Kebangsaan Penghulu Sari. Yang keduanya, Sekolah Kebangsaan Sri Laksana. Itu merupakan tanah wakaf daripada Allahyarham sendiri yang masih lagi digunakan sampai sekarang. Ketiganya yang kita juga berkongsi maklumat bahawa rumah asal Allahyarham yang berdekatan dengannya ada sebuah surau. Di buka binaan itu, perkakasannya dibina Masjid Sungai Nibong. Jadi saya kira ini antara cerita lama yang tak tahu oleh orang baru. Kita menaruh harapan supaya generasi muda sentiasa bukan saja ingat perkara ini, tetapi menghayati perkara ini dan juga yang lebih penting, mengambil iktibar daripada apa yang berlaku pada suatu ketika dahulu. Penghulu Kiai Saleh menghembuskan nafas terakhir di Hospital Johor Bahru pada 21 April 1959 ketika umurnya 43 tahun. Jasadnya disemadikan di tanah perkuburan Bukit Cermai, Tanjung Labuh di Batu Pahat. Penghulu Kiai Haji Saleh
mesti dihargai. Bahkan saya selaku adun Semberah sangat sokong. Sampai masanya rakyat kena tahu siapa Allahyarham dan apa yang telah beliau sumbangkan. Saya menyeru Kerajaan Johor dan saya salah seorang daripada Exco Kerajaan Johor untuk lihat semula tokoh-tokoh besar kita ini. Mereka wajar dan layak diiktiraf dan diberikan penghargaan. Mungkin akibat kekurangan kita tak sempat menghargai beliau semasa hidup. Tapi mereka ada waris yang mesti kita perkenalkan. Sebab waris mereka lah leluhur dan juga peninggalan yang boleh kita jadikan kawan dan juga sahabat.